Shalom, salam sejahtera kepada semua. Apa khabar hari ini? Saya harap semua sehat. Saya Cikgu Tesi anak Rejem berasal dari Bau, Sarawak dan kini sedang mengajar di SK Sungai Buloh, Selangor. Baiklah, sebelum saya mulakan perkongsian saya pada hari ini, saya ingin bertanya satu soalan. Anda semua sudah makan? Sudah minum? Minum apa tadi? Adakah pastor-pastor semua pasti minuman sebentar tadi adalah dari sumber yang bersih? Bagus. Saya ingin kongsikan satu perkara yang saya hadapi ketika saya baru saja posting di sekolah saya sekarang. Ketika saya tiba di sekolah ini adalah 80 kilometer dari bandar utama iaitu Bandar Sibu. Jadi, setelah saya tiba di sekolah ini, pada hari pertama saya posting, saya tidak tahu bahawa sekolah ini masih menggunakan sumber air, bukan sumber air yang bersih, tetapi sumber air hujan dan juga sumber air perigi bawah tanah. Jadi, keesokan hari, setelah air mineral yang saya bawa dari rumah telah pun habis, saya buka pilih air dan saya masak air perigi tersebut, bancuh kopi dan saya minum. Beberapa jam kemudian, saya mula sakit perut. Jadi setelah itu barulah saya mengetahui, rakan sekerja saya memberitahu bahawa saya sebenarnya telah meminum air perigi yang tidak ditapis ataupun bukan sumber air yang bersih dan ataupun tidak dirawat. Jadi saya rasa terkejut. Pada ketika itu saya rasa sangat terkejut dan for the first time saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya di sini? Setelah itu, saya ke pejabat guru besar dan saya telah diberitahu yang saya akan mengajar bahasa Inggeris kerana pada ketika itu, sehinggalah sekarang sebenarnya, guru bahasa Inggeris adalah tidak mencukupi di sekolah ini. Jadi, oleh kerana saya adalah baru hari pertama melapor diri, saya terus mengatakan, ya, kerana ingin menjaga first impression saya. Okey, selepas itu apabila saya masuk ke kelas, saya mendapati bahawa saya mengalami kejutan budaya ataupun culture shock. Kerana saya mendapati bahawa murid-murid di sini adalah dalam kaum Iban, namun mereka mempunyai limitasi dari segi bahasa walaupun dalam bahasa Melayu. Apabila saya bertanya soalan kepada mereka, mereka mengalami kesukaran untuk memahami soalan saya. Dan oleh kerana saya mengajar bahasa Inggeris, mereka hanya mengetahui yes and no. Jadi kami seolah-olah seperti itik bercakap dengan ayam. Jadi apabila saya balik ke rumah, ke quarters pada ketika itu, saya terus rasa down. Saya menangis kerana saya tidak tahu bagaimana harus saya mengajar mereka. Pertama, kerana English bukan subjek utama saya. Saya merupakan background pendidikan saya murid kelas sains masa saya tingkatan 4, 5, 6. Dan ketika di IPG Kampus Pulau Pinang, saya belajar muzik untuk degree. Jadi apabila saya diberikan tugas untuk mengajar bahasa Inggeris, saya langsung hilang arah. Namun, saya yakin Tuhan bersama dengan saya pada ketika itu. Saya masih dapat kawal emosi, namun saya mula kurang keyakinan diri. Di semasa di IPG, saya pernah mengetuai CF. Saya juga pernah melayani di church, iaitu PCC, Excel Point Community Church. Jadi sebelum saya posting, semangat saya berkobar-kobar untuk melayani Tuhan di sekolah. Saya beritahu diri saya harus buka CF di sekolah. Saya harus melayani Tuhan dalam kalangan murid-murid di sekolah. Namun setelah berhadapan dengan cabaran-cabaran, tiada bekalan air bersih, tiada bekalan elektrik, dan juga menghadapi cabaran dari segi pekerjaan saya itu, saya struggle untuk adapt dengan situasi dan keadaan di sekolah dengan kekangan bahasa dan sebagainya. Saya mula lupa.
semangat itu tadi mula pudar kerana saya merasakan bahawa diri saya sendiri memerlukan pertolongan dari segi emosi, dari segi fizikal. Bagaimana saya ingin membantu orang lain pada ketika itu. Bagaimana saya boleh melayani. Jadi saya saya lupa akan um, cita-cita saya, plan saya untuk melayani Tuhan pada ketika itu, sehingga pada suatu hari selepas saya mengajar satu kelas ni, sebelum saya keluar waktu rehat, saya nampak seorang murid ingin berdoa sebelum dia makan. Dia buat tanda salib begini. Lepas tu, dia tengok saya tengok dia pun blur. Murid tersebut blur seolah-olah dia ingin berdoa tapi dia tak tahu ingin mengatakan apa. Jadi itulah detik yang memanggil saya dan mengingatkan semula saya kepada keinginan saya melayani itu tadi. Keinginan yang telah Tuhan letak dalam hati saya melayani dalam kalangan anak-anak ini. Namun begitu, saya menghadapi satu lagi cabaran. Di sini ada seorang guru Kristian yang ingin memulakan CF. Namun oleh kerana perbezaan denominasi dengan guru besar pada ketika itu, CF tidak dapat dibuka. Jadi apabila saya mendengar perkara sedemikian daripada guru berkenaan, saya rasa takut kerana guru besar tersebut merupakan seorang yang sangat tegas, boleh saya katakan sangat garang, dan memang jenis yang sekiranya dia mengatakan tidak, maka tidaklah, benda itu tidak akan berlaku. Jadi saya simpan dalam hati saya. Saya tahu Tuhan memberikan clue kepada saya, namun saya kata, nanti dulu, I will figure this out first. Jadi saya bermula dengan rasa self-doubt, tidak yakin akan diri saya, bagaimana saya ingin melayani dalam keadaan saya begini, dan juga saya merasa takut. Saya merasa takut untuk mencuba approach guru besar itu tadi. Namun Tuhan ketika dalam refleksi saya sendiri, semasa quiet time saya, saat teduh saya, Tuhan menunjukkan saya kepada Nabi Musa bagaimana beliau dipilih untuk menjadi pemimpin umat Tuhan dalam keadaan posisi beliau yang tidak layak, iaitu dia kena ban, dia melarikan diri daripada Mesir. Dan apabila Tuhan memanggil, apa yang Nabi Musa katakan pada Keluaran 3 ayat 11, Nabi Musa mengatakan bahawa siapakah aku ini? Itulah yang saya alami pada ketika itu. Aku akan menghadap Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar. Adakah aku akan menghadap Fir'aun untuk membawa umatku keluar dari Mesir? Itu yang Nabi Musa soalkan ketika Tuhan memanggilnya pada ketika itu. Itulah yang saya alami pada ketika itu. Namun Tuhan menjawab. Tuhan yang luar biasa menjawab dengan janjinya pada Keluaran 3 ayat 12 mengatakan, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahawa aku mengutus engkau dan ini adalah tanda bagimu apabila aku yang mengutus engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka engkau akan beribadah di gunung ini. Itu ialah janji Tuhan. Aku menyertai engkau. Jadi setelah saya membaca firman ini, saya meletakkan dalam hati saya bahawa Tuhan memanggil saya untuk melayani umatnya di tempat ini dan Tuhan akan menyertai saya. Namun, saya tidak bertindak. Saya belum bertindak lagi. Masih lagi bagi excuse. Masih lagi bagi excuse alasan kepada Tuhan. Takut, risau, apa pula pendapat orang. Lagipun ada ramai yang mengatakan bahawa kawasan ini, masyarakat ini tidak begitu terbuka untuk menerima Christianity. Jadi saya pun, nanti Tuhan. Namun begitu, satu perkara yang saya pelajari ialah
Tuhan masih boleh bekerja melalui sesiapa, bila-bila masa sahaja, dan tidak ada yang tidak layak di mata Tuhan yang penuh kasih dan setia asalkan kita mengatakan ya kepadanya. Namun saya tidak terus mengatakan ya. Saya tangguh lagi, tangguh lagi, tangguh lagi sehingga setahun kemudian Tuhan meletakkan saya dalam satu situasi yang saya tak boleh lari. Yang mana saya diminta untuk menghadiri satu kursus. Sekiranya cikgu-cikgu bahasa Inggeris ada bersama kita dalam perkongsian ini, saya telah menghadiri satu kursus HIP, Highly Immersive Program, ketua panitia dan juga guru besar perlu hadir bersama. Oleh kerana ketika itu saya belum ada kereta lagi, jadi saya terpaksa naik satu kereta bersama dengan guru besar. Dalam perjalanan 1 jam, it was awkward silence dan saya tidak tahu apa yang saya ingin berbualkan bersama dengan guru besar tersebut. Akhirnya saya buka mulut setelah 30 minit perjalanan. Akhirnya saya buka mulut bertanya, Cibi, bolehkah saya memulakan CF di sekolah? Beliau tanya, apa itu CF? Dan saya ceritakan apa itu CF daripada penglibatan murid, guru dan sebagainya. Dan amazingly, beliau mengatakan, boleh buat melalui minggu depan, mula minggu depan. And I was like, oh, ya betul. Beliau sebenarnya merupakan, ya seperti yang telah saya ceritakan, kongsikan, beliau merupakan seorang yang sangat tegas dan tidak ada orang berani untuk minta apa-apa melainkan cuti daripada dia. Jadi ini merupakan satu breakthrough yang saya sendiri pun tidak sangka dan saya sangat-sangat bersyukur ketika itu kerana Tuhan telah membuka jalan bagi saya walaupun dalam keadaan yang sangat aneh begitu. Jadi saya katakan kepada diri saya sendiri, CF saya bermula dari dalam kereta. Dan ini juga membawa kita kepada bagaimana Tuhan membuka lautan bagi Nabi Musa dan umat Tuhan untuk menyeberang. Apa yang Nabi Musa hadapi ketika itu ialah ketakutan dan tekanan oleh umat Israel. Umat Israel sangat takut dan mereka tertekan. Mereka ingin kembali ke Israel, ke Mesir. Itu yang saya rasakan pada ketika itu. Saya ingin zon selesa saya. Saya inginkan, saya tak perlu berbuat apa-apa. It is okay. Namun plan Tuhan untuk kita, apabila Tuhan memanggil kita, Dia tidak akan berputus asa untuk terus memanggil kita. Tuhan memilih kita semua untuk melayaninya. Tuhan setia dengan panggilannya. Tuhan memanggil kita. Tuhan meletakkan kita dalam situasi yang kita masih berpeluang untuk melayaninya dalam kalangan umatnya. Kita semua, Anda dan saya, tidak berada dalam tempat yang salah. Kita tidak berada dalam komuniti yang salah. Melalui pastor-pastor semua, pemimpin-pemimpin gereja semua, Tuhan buka jalan keselamatan untuk anak-anaknya. Semakin besar cabaran tersebut, semakin besar kasih setia Tuhan. Apa yang berlaku setelah umat Israel berjaya menyeberangi lautan tersebut, mereka rasa kagum dengan keajaiban Tuhan. Keluaran 14 ayat ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada ketika itu, saya sendiri secara pribadi rasa bahawa, wow, there is nothing impossible for God. Saya tidak nampak jalan. Namun Tuhan meletakkan saya dalam situasi yang saya tidak boleh lari lagi. Dan jalan itu terbuka miraculously untuk saya. Dan saya ambil jalan tersebut.
Dan akhirnya sehingga hari ini kami masih ada CF yang kuat. Syukur, saya sangat bersyukur. Setelah CF kami berjalan, saya mendapati bahawa banyak minggu, banyak hari saya sendiri sangat-sangat letih. Dan setelah beberapa bulan melaksanakan CF, saya mendapati bahawa saya mempunyai kekurangan dari segi resource, dari segi bahan, sumber manusia. Pada ketika itu hanya kami dua orang guru, yaitu saya dan fikiran kami yang mengendalikan CF. Beliau selalu mempunyai kerja di luar, kerja pentadbiran di luar. Jadi saya yang mengendalikan CF untuk minggu-minggu yang biasa. Beliau akan menghadirinya sekali dalam sebulan. Jadi saya rasa terbeban. Kadang-kadang saya rasa letih, saya rasa tidak dapat melayani dengan baik pada ketika itu. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya memerlukan sesuatu untuk terus melayani. Saya tidak ingin melakukannya kerana saya terpaksa. Itulah doa saya ketika itu. Dan saya tidak ingat, tapi beberapa minggu selepas itu saya dihubungi oleh cikgu, dihubungi sama ada oleh pastor ataupun oleh Scripture Union yang mengatakan adakah saya memerlukan bahan. Adakah saya memerlukan bahan? Jadi saya dipanggil oleh Cikgu Suzana. Saya rasa saya ingat nama dia ialah Cikgu Suzana ke Sibu untuk mengambil Alkitab kanak-kanak dan juga buku Singa Yehuda. Saya sangat bersyukur saat itu kerana Tuhan on His time, He was so perfect. Di saat saya betul-betul memerlukan sumber, Tuhan membawa pastornya, pelayannya untuk memberikan sokongan kepada saya. Jadi saya ke Sibu Jaya untuk mengambil Alkitab kanak-kanak dan juga Singa Yehuda. Saya rasa dalam jumlah 50 buah. Dalam 50 buah buku, dan saya bawa balik kepada CF saya, berikan kepada murid-murid saya. 2 minggu kemudian selepas itu, YB Barubian pula memberikan berkotak-kotak Alkitab kanak-kanak dan juga buku Singa Yehuda. Jadi saya berikan, setiap murid mendapat satu. Ada satu perkara yang unik dan menariknya. Satu hari ketika saya mengajar murid tahun 1, murid ini dia belum boleh membaca lagi, namun dia sangat-sangat suka membaca. Dia masih lagi dalam proses belajar membaca. Ketika saya meminta dia membuka buku bahasa Inggeris, buku teks, dia mengatakan kepada saya, "Teacher, saya nak baca buku Singa yang Hodoh." Saya tanya dia, "Apa buku Singa yang Hodoh?" Dia cakap dia tak nak baca buku lain, dia nak Singa yang Hodoh. Saya pun panggil dia, "Bawa buku kamu Singa yang Hodoh." Rupa-rupanya itu adalah buku Singa Yehuda yang dikatakan Singa Yehuda kerana dia masih belum boleh membaca lagi. Namun dia telah beritahu saya, dia telah baca dari from cover to cover, dia telah baca semua. Jadi setelah dia buat kerja, saya pun membantu dia untuk membaca buku Singa Yehuda tersebut. Dan disitulah saya merasakan bahawa janji Tuhan untuk menyertai kita, saya secara pribadi dalam pelayanan, setia bersama dengan saya dari sokongan dari segi doa, sokongan dari segi sumber. Dan satu lagi perkara yang betul-betul menyentuh saya dalam pelayanan ialah masyarakat di sini mengamalkan, mereka percaya kepada Tuhan, namun mereka juga mengamalkan adat pagan. Jadi kebiasaannya sebelum UPSR, mereka akan mengadakan majlis izin ilmu. Dalam majlis itu, murid yang beragama Islam akan pergi ke solat, murid yang pagan akan sepatutnya miring, dan murid yang beragama Kristian dia akan sembahyanglah seperti biasa. Namun mereka akan sembahyang lain, sembahyang Kristian lain, tapi miring dia akan lakukan bersama. Murid yang Kristian dan juga murid yang pagan akan melakukan proses miring itu bersama, itu memberikan offering kepada pagan god lah, begitu. Bertahun-tahun itulah budayanya di sini. Pada tahun 2018, ketika saya menjadi guru kelas, tahun 6 pada ketika itu,
Guru besar telah bertanya kepada ibu bapa, adakah mereka ingin melakukan majlis miring? Kerana pada ketika itu hanya 3 orang murid yang masih pagan dalam kelas tu. Yang lain mengatakan diri mereka Kristian. Namun, sekali lagi Tuhan, saya merasakan bahawa Tuhan memberikan satu peneguhan kepada saya tentang iman kanak-kanak yang telah saya layani. Apabila murid-murid ini mengatakan mereka tidak mahu melakukan miring. Bukan hanya murid, tetapi ibu bapa sendiri mengatakan anak-anak mereka tidak mahu miring, tidak mahu melakukan upacara pagan kerana mereka telah mempercayai Tuhan Yesus di sekolah. Jadi itulah saat yang saya rasa setiap yang saya berikan, Tuhan memberikan kepada saya berlipat kali ganda. Saat itu saya tidak dapat describe menggunakan apa-apa perkataan, betapa bersyukurnya, betapa gembiranya. Sukacita syurga yang saya alami ketika itu hanya Tuhan yang mengetahui. Anak-anak ini berusia 12 tahun telah membuat keputusan untuk diri mereka dan ibu bapa mereka mengikuti, menghormati keputusan anak-anak ini untuk tidak miring. Jadi for the first time dalam school history, sejarah sekolah, pada CF ketika itu tidak ada miring. Hanya pastor dijemput untuk melakukan doa bagi murid-murid yang akan menduduki UPSR pada ketika itu. Dan pada tahun tersebut, keputusan UPSR sangat cemerlang, yang mana even murid yang saya tidak yakin akan lulus, memang lulus UPSR. Dan itulah mujizat, antara mujizat Tuhan yang besar dalam pelayanan saya. Jadi perkara yang kedua yang saya pelajari dan kita boleh pelajari daripada perkongsian ini ialah Tuhan sediakan keperluan kita dan Tuhan mengotakkan janjinya untuk menjaga kita asalkan kita juga setia. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu setia. Dia telah mengotakkan janjinya untuk bersama dengan saya, untuk mencukupi keperluan saya dalam pelayanan. Begitu juga Tuhan akan memberkati semua pastor-pastor pemimpin gereja yang setia melayaninya setiap hari. Namun, dalam pelayanan saya, bukan semuanya indah. Saya juga berhadapan dengan situasi yang mana setelah ramai murid masuk CF setiap minggu, ada guru-guru yang bukan seiman mula mengatakan kepada saya bahawa kalau Cikgu Tessy boleh menyebarkan agama Kristian di sekolah ini, kenapa kami tidak boleh menyebarkan kepercayaan kami? Itu yang ditanyakan kepada saya. Dan mereka, seorang tu, mula jalan ke Rumah Panjang untuk menyebarkan. Dan tahun lepas, bulan 5, dia telah mengkonvertkan 2 orang yang berusia 18 tahun di Rumah Panjang. Saya menangis. Saya rasa sangat kecewa pada ketika itu. Kenapa perkara ini berlaku di hadapan saya dan saya tidak boleh berbuat apa-apa. Namun Tuhan memang Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mendengar doa kita. Bulan 5, conversion itu berlaku. Bulan 7, guru itu dipindahkan walaupun beliau tidak mahu. Saya tidak tahu apa yang berlaku di sebalik tabir, namun guru itu harus pindah pada ketika itu. Beliau cuba delaykan perpindahan sehingga bulan 10, namun beliau tetap kena pindah dari sekolah ini. Syukur, saya sangat-sangat bersyukur pada Tuhan ketika itu. Dan kita, meskipun kadang-kadang kita lihat bahawa community itu telah menerima Tuhan secara keseluruhan, namun kita sebagai pemimpin, kita tidak boleh leka sebenarnya untuk tidak berdoa untuk mereka. Kerana anytime sahaja
akan ada orang yang cuba, akan ada pihak-pihak yang cuba untuk mencuri domba-domba Tuhan ini. Jadi kita kena tidak boleh menyerah dan lawan dengan doa. Tuhan itu Tuhan yang setia. Tahun lepas saya telah memenangi satu anugerah, iaitu anugerah Global Teacher Award. Namun cerita di sebalik itu, saya tak pernah terfikir untuk apply apa-apa award. Award ini saya direkomend, saya dicalonkan oleh rakan saya sendiri yang sangat hebat, jauh lebih hebat dari saya. Untuk menghormati beliau, saya pun isi pada bulan 7, 2021 dan saya lupakan saja. So, saya tahu peringkat international, I am nobody. Tak mungkin saya akan dapat, jadi saya lupakan. Tapi pada penghujung bulan September, saya telah menerima email yang mengatakan bahawa saya adalah salah seorang daripada pemenang. And sekali lagi, saya sangat terkejut dan bila everything jadi viral, saya masih lagi terkejut. Sebenarnya masih lagi terkejut sampai sekarang, sehingga ke masa ini. Namun, saya rasa bersyukur sekiranya anugerah itu orang nampak kebaikan Tuhan melalui anugerah itu. Yaitu orang lain melihat anak Tuhan diangkat melalui anugerah itu. Jadi saya sangat bersyukur sekiranya umat-umat Tuhan nampak perkara seperti itu. It is not about me. Nothing is about me. It is all about God, and to God be the glory. Dan setiap hari doa saya ialah supaya Tuhan sentiasa humblekan saya dalam apa jua keadaan. Jadi untuk mengakhiri perkongsian saya pagi ini, saya ingin membuat konklusi, Tuhan itu setia. Tuhan memilih anda dan saya, pemimpin-pemimpin gereja, untuk menjadi pemimpin umatnya, membuka jalan dengan cara yang luar biasa, sentiasa mencukupi keperluan kita dan menyediakan mukjizatnya untuk kita semua kerana Dia ialah Tuhan yang setia. Saya doakan kita akan sama-sama terus melayani dengan cinta kasih yang penuh dalam diri kita kerana Tuhan kita, Dia setia, Dia akan sentiasa menyertai kita. Itulah anugerah yang terbaik untuk pelayan-pelayannya, yaitu keberadaan Tuhan, kesetiaan Tuhan bersama dengan kita setiap hari. Sekian, terima kasih. Semoga diberkati.